FM. Papa nak salam? Nak salam papa ni, dah sanitize tangan ke belum? Alah, tangan adik ni bersih je. Bukan ada apa-apa pun. Adik pasti ke tangan adik tu bersih? Silap-silap, penuh mikroorganisma kat tangan adik tu. Mikroorganisma tu apa ya? Mikroorganisma tu, mikroorganisma lah. Yelah, tapi apa maksud mikroorganisma tu? Mikroorganisma tu, mikroorganisma lah. Kalau nak tahu sangat, pakai dulu hand sanitizer ni. Lepas ni, baru tahu apa maksud mikroorganisma tu ya. Ha, sekarang barulah boleh salam. Tapi apa maksud mikroorganisma? Mikroorganisma tu, mikroorganisma lah. Hai murid-murid dan rakan-rakan sekalian. Apa khabar semua? Semua sihat? Baiklah, anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains. Dan topik apa? Mikroorganisma. Dan seperti adik tadi tanya, apa itu mikroorganisma? Saya rasa kan lebih baik kita tanya cikgu. Jadi jom saksikan profil cikgu hari ini. Itu dia murid-murid, saya dah bersama dengan Cikgu Safwan yang sungguh segak pada hari ini. Cikgu, apa khabar cikgu? Kabar baik. Chris, apa khabar? Khabar baik cikgu, tapi saya ada satu soalan. Murid-murid pun di rumah pun tertanya-tanya. Cikgu, apa itu mikroorganisma? Okeylah. Okey, Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Ya. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah mikroorganisma. Jadi timbul persoalan untuk kita ketahui pada hari ini, apakah maksud mikroorganisma? Betul cikgu. Jadi tapi sebelum itu, Ya. mari saya perkenalkan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Baiklah. Jadi yang pertama, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk mendefinisikan maksud mikroorganisma. Itulah yang menjadi persoalan dalam benak fikiran murid-murid yang sedang menonton dan juga Chris pada hari betul, ini. cikgu. Baik. Kemudian yang kedua, kita ada menjelaskan dengan contoh 5 jenis mikroorganisma. Jadi menjelaskan dengan contoh 5 jenis mikroorganisma yang mana pada hari ini pun saya ada bawa model-model mikroorganisma yang terpampang pada meja kita pada hari ini. Ya. Okey. Kemudian kita ada objektif yang ketiga, iaitu memerihalkan 3 proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan. Bila sebut penyiasatan ni, bermakna kita akan ada eksperimen. Oh, ada eksperimen. Ya. Wow. Jadi, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Dengan merungkai apa itu mikroorganisma. Jadi sebenarnya Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton, perkataan mikroorganisma ni berasal daripada 2 perkataan, iaitu mikro dan juga organisma. Mikro bermaksud sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Okey. Dan organisma pula bermaksud benda hidup. Tapi kalau kita nak mendefinisikan apa itu mikroorganisma, ialah kita boleh baca di sini, mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat
dengan mata kasar. Hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan. Okey, Chris. Hidupan seni tu apa, cikgu? Okey, hidupan seni. Hidupan seni ni bukan maksudnya pendidikan seni. Tapi hidupan seni. Seni di sini bermaksud sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Maksudnya sangat halus. Sangat halus. Dan di hujungnya kita ada perkataan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Cikgu. Ya. Mata kasar tu apa, cikgu? Mata kasar ni maksudnya saya boleh nampak Chris. Chris boleh nampak saya. Itu maksudnya kita boleh lihat dengan mata kasar. Tapi adakah kita boleh melihat mikroorganisma ni secara terus? Contohnya pada tangan Chris, ada kemungkinan ada mikroorganisma. Tapi adakah kita nampak? Itu maksudnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, faham cikgu. Itu maksud mikroorganisma. Okey, saya nak tanya agaknya kepada murid-murid yang sedang menonton. Jadi, apabila mikroorganisma ini kita tidak boleh melihat dengan mata kasar, agak-agaknya apakah alat bantuan yang kita boleh gunakan untuk memerhatikan mikroorganisma ini? Mungkin murid-murid yang di rumah ada menjawab, ya, saya ada dengar. Betul. Jadi kita boleh menggunakan mikroskop. Mikroskop dan juga kadang-kadang sesetengah mikroorganisma juga boleh diperhatikan menggunakan kanta pembesar. Jadi itulah definisi tentang mikroorganisma, iaitu hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Saya harap dapat merungkai persoalan yang bermain di fikiran murid-murid yang sedang menonton dan juga Chris. Jadi sekali lagi saya nak tanya Chris. Okey, jadi saya nak tanya Chris. Okey, apa itu mikroorganisma, ya Chris? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Betul tak, cikgu? Betul, tepat sekali. Sempurna jawapan tersebut. Jadi dengan itu maka saya berhasrat untuk memberikan satu pengiktirafan kepada Chris pada hari ini dengan menghadiahkan satu mikroorganisma. Yes! Okey, seronok dapat mikroorganisma. Seronok, cikgu. Okey, itu untuk Chris. Terima kasih, cikgu. Satu mikroorganisma pada hari ini. Kita akan berehat sebentar, cikgu. Okey, Chris. Dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Safwan untuk sains mikroorganisma. Tahukah murid-murid, nama virus berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud cecair berlendir atau racun. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains tahun 6 dengan topik mikroorganisma bersama Cikgu Safwan hari ini. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita belajar, cikgu? Baiklah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton, untuk segmen kedua kita akan mengetahui jenis-jenis mikroorganisma, di mana kesemuanya ada 5 jenis. Ada berapa jenis? Ada 5 jenis mikroorganisma. Baiklah. Okey, 5 jenis mikroorganisma. Kita ada yang pertama, kita ada yang macam ada duri-duri ni. Ini ialah virus. Okey, yang pertama kita ada virus. Yang kedua, yang hijau-hijau ni, yang ini termasuk dalam kumpulan alga. Okey. Kemudian yang macam pokok ni, ini termasuk dalam kumpulan fungi. Kemudian yang keempat, yang macam ada berkaki ni, ini termasuk dalam kumpulan protozoa. Okey. Dan yang kelima, yang berlingkar-lingkar ni, ini termasuk dalam kumpulan bakteria. Jadi ada 5 jenis kesemuanya, iaitu virus, alga,
fungi, Fungi, protozoa dan juga bakteria. bakteria. Ada berapa semua sekali? Ada 5 jenis mikroorganisma. Jadi seterusnya saya akan memperjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis mikroorganisma ini. Yang pertama tentang virus. Okey. Apa perincian tentang virus? Okey. Virus ni merupakan mikroorganisma yang paling seni. Paling seni, Chris dan juga murid-murid. Paling seni bermaksud paling kecil dalam 5 kumpulan mikroorganisma tadi. Okey. Kemudian virus ni hanya dapat hidup dan membiak apabila berada dalam benda hidup yang lain. Contohnya sekarang ni virus yang paling popular tentulah virus COVID-19 kan. Dia akan hidup dalam badan manusia contohnya. Okey, faham. Kemudian virus hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Mikroskop elektron ni bukan mikroskop biasalah, mikroskop yang berteknologi tinggi yang boleh kita gunakan untuk melihat virus. Kemudian contohnya, contoh-contoh virus termasuklah bakteriofage, HIV virus, okey, dan juga virus influenza. Termasuk juga yang paling popular tentunya virus COVID-19. Itu penerangan tentang virus. Okey. Baik, saya harap murid-murid di rumah dapat mengetahui apa itu berkenaan dengan virus dan dapat juga memberikan contoh-contoh virus yang ada. Okey, seterusnya saya akan memperjelaskan tentang fungi. Fungi ini merupakan boleh ditemukan di udara, boleh didapati di udara, di air, di tanah dan juga pada hidupan lain. Maksudnya virus pula. Fungi ini boleh berada di sekeliling kita. Boleh berada di mana-mana. So kena jaga-jaga dengan fungi. Okey. Fungi hidup dengan mereput atau menguraikan objek yang menjadi tempat tinggalnya. Ini sebenarnya dia menjadi satu kebaikan juga tentang fungi ni. Sebenarnya kalau contohnya saya boleh berikan kat sini, macam kulit pisang yang terbuang, akhirnya terurai, direputkan. Itulah tugas fungi sebenarnya. Dia dapat mereputkan objek lain. So, fungi ada kegunaannya di situ. Kemudian hasil pereputan diserap sebagai nutrien. Boleh faham nutrien tu, Chris? Nutrien bermaksud ni kembali kepada tanah. Contohnya kalau bahan-bahan yang mereput kembali kepada tanah, nutrien ni dengan istilah yang lebih mudah, bajalah kepada tanah. Okey. Kemudian fungi membiak melalui spora. Dia membebaskan spora untuk membiak. Dan contohnya seperti kulat, yeast dan juga penicillium. Ini beberapa contohnya lah. Okey, kemudian kita ada protozoa. Protozoa ni cantik. Saya suka tengok protozoa ni sebab dia macam ada kaki gitu Dia ada macam kaki. Tapi kaki dia tu, dia itulah fungsi dia, mempunyai sifat haiwan. Kerana ia bergerak untuk mendapatkan makanan. Maksudnya dia macam haiwan. Dia boleh bergerak untuk mendapatkan makanan. Dan pernah ada murid bertanya saya soalan, protozoa makan apa? Chris tahu protozoa makan apa? Saya pun dah Protozoa dia memakan mikroorganisma yang lain seperti bakteria. Dia boleh makan mikroorganisma yang lain. Itu pengetahuan tambahan lah untuk murid-murid yang sedang menonton. Okey. Kemudian protozoa ni biasanya dia hidup dalam tempat ataupun habitat berair seperti kolam, tasik, sungai, longkang dan sebagainya. Okey. Dan contohnya yang paling popular Paramecium dan juga ameba. Ini adalah contoh-contoh protozoa yang sangat popular. Baiklah. Okey, seterusnya mikroorganisma yang seterusnya, yang keberapa dah, Chris? Keempat, cikgu. Yang keempat Okey, kita ada alga. Alga ni mempunyai sifat tumbuhan. Kalau tadi protozoa ada sifat haiwan, tapi alga mempunyai sifat tumbuhan. Okey. Dia mempunyai klorofil. Itu sifat tumbuhan tu. Mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Saya pasti murid-murid yang sedang menonton pasti mengetahui apa itu proses fotosintesis, iaitu
proses di mana tumbuhan boleh membuat makanan sendiri. Okey, baik. Kemudian, apakah contoh-contoh bagi alga? Kita ada kolera, kemudian kita ada Chlamydomonas dan juga kita ada contoh alga ialah Volvox. Okey, alga ni pun ada kegunaannya yang tersendiri. Baiklah, seterusnya kita ada bakteria. Okey. Bakteria ni boleh wujud dalam bentuk seperti sfera, rod dan juga berlingkar. So, di atas meja kita pada hari ini ada saya bawakan sampel ataupun model bakteria. Agak-agaknya yang mana tu? Sfera, Okey. rod atau lingkaran. Berlingkar. Okey. Kemudian ia boleh ditemukan di udara, di air, di tanah dan juga pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Mungkin pada tangan kita ni ada bakteria yang kita tak nampak. Mungkin ada. Sebab tu kena cuci tangan. Sebab kan, itu cikgu? kena selalu mencuci tangan okey. menggunakan cecair pembasmi kuman. Okey, kemudian bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup yang lain. Jadi dia menumpang benda hidup yang lain, dia serap nutrien tersebut daripada hidupan lain. Dan contoh-contoh bakteria termasuklah Spirilium, Streptococcus, E. coli dan juga Salmonella. Ini beberapa contohlah. Dan untuk pengetahuan murid-murid yang sedang menonton juga, bakteria ni merupakan antara kumpulan mikroorganisma yang paling banyak boleh ditemui. Okey, baiklah. Okey. Baik. Jadi tiba masanya untuk kita uji murid-murid di rumah dan juga Chris pada hari ini untuk melabelkan mikroorganisma di depan ni yang mana satu agaknya virus, fungi, protozoa, alga dan juga bakteria. Baiklah. Boleh bersedia? Mungkin murid-murid yang sedang menonton boleh bantu Abang Chris ni untuk menjawab soalan ini dengan tepat. Okey, silakan Chris. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, cikgu. Yang hujung sekali. Hujung sekali, saya rasa apa ya jawapannya? Okey, nampaknya ada Mungkin kaki. ada yang sedang menjawab di rumah tu. Ada kaki. Ada kaki. Saya rasa kaki ni untuk bergerak. Ya, ada sifat seperti Haiwan. ya. Untuk mencari makanan. Ya, betul. Jadi, saya rasa yang ni merupakan protozoa. Mungkin. Mungkin, okey. Yang kedua, ini pula dia berwarna hijau. Berwarna hijau. Okey. Saya rasa yang ni alga. Okey. Dan Okey. seterusnya Yang bulat berduri ni. berduri ni. Ha. Saya rasa yang ni apa jawapannya? Okey. Okey. Kawan saya kata virus je kot. Okey. So, saya ikut dia. Jadi ikut dia talian hayat Talian hayat. Okey, virus. Kemudian yang macam yang ni. pokok ni tumbuh ni. Yang ni ada roti je kot. Roti tu roti. dan- Yang ni kan cikgu pokok dia. Pokok dia. Saya rasa yang ni fungi je. Fungi. Fungi. Okey. Okey. Yang akhir sekali yang berbentuk sfera Bentuk berlingkar. berlingkar. Ah. Okey. Saya rasa yang ni bakteria je kot. Okey, baiklah. Ah. Kita semak dulu jawapan yang diberikan oleh Chris. Okey. Dan juga murid-murid di rumah kita boleh sama-sama semak. Okey, adakah di hujung sana protozoa? Betul atau tidak? Okey. Ya, betul. Murid-murid di rumah kata betul. Betul. Okey, bagus. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, betul. Okey, yang kedua yang berwarna hijau itu ialah Abang Chris kata alga. Betul ke alga? Ya, tak dengar? Okey, betul, alga. Yes. Okey, betul. Yang ketiga, yang bulat, yang berduri, ini seperti virus. Betul ke virus? Betul juga. Okey, kemudian yang seterusnya, fungi. Sebab fungi ni biasanya memang tumbuh atas roti. Ya. Sebab itu dibawakan sampel roti sekali pada hari ini. Okey. Betul tak Chris rasa? Saya rasa betul. Kalau Chris rasa betul, memang betul. Yes. Dan kalau 4 betul, mestilah yang hujung sekali ni betul, bakteria. Okey. Tahniah Chris. Okey, jadi dengan kasih, itu kawan-kawan. maka saya akan berikan satu lagi pengiktirafan pada Chris. Okey. Saya bagi satu lagi mikroorganisma untuk Chris di atas Baiklah. kejayaan ini. Terima kasih, Okey, cikgu. jadi Chris telah pun berjaya mengumpul
2 mikroorganisma. Itu dia, Tahniah cikgu. Chris. Baiklah, Jadi- cikgu boleh tak cikgu kongsikan rumusan kepada murid-murid di rumah apa yang telah kita belajar dalam segmen ini, cikgu? Okey, dalam segmen pada kali ini kita telah mempelajari bahawa terdapatnya 5 jenis mikroorganisma, iaitu protozoa, alga, virus, fungi dan juga bakteria. Jadi saya harapkan murid-murid di rumah dapat mengetahui 5 jenis mikroorganisma ini dengan baik. Baiklah, terima kasih cikgu. Kita akan berehat sebentar. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Safwan untuk Sains Tahun 6 Mikroorganisma. Tahukah murid-murid, mikroorganisma menyumbang sekurang-kurangnya 50% daripada oksigen yang kita sedut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 untuk Sains Tahun 6. Topiknya mikroorganisma dan saya ada bersama Cikgu Safwan. Baiklah cikgu, saya nampak di sini dah jadi macam makmal cikgu, makmal sains dah. Okey. Kita akan buat apa sekarang? Seperti mana yang telah pun diperkatakan dalam objektif pembelajaran tadi, Ya. di mana kita perlu menyiasat untuk membuktikan 3 proses hidup mikroorganisma. Jadi 3 proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma. Jadi sebelum itu biar saya jelaskan apakah 3 proses tersebut. Baiklah. Okey. Jadi proses hidup mikroorganisma kita ada 3, iaitu yang pertama, mikroorganisma boleh bernafas. Okey. Yang kedua, mikroorganisma boleh bertumbuh. Okey, yang pertama bernafas, yang kedua bertumbuh. Dan yang ketiga, mikroorganisma boleh bergerak. Bergerak macam ni bergerak. juga? Bergerak. Okey. Jadi kita bukan cakap saja, tapi kita perlu membuktikan bahawa adakah betul mikroorganisma ini boleh bernafas, bertumbuh dan juga bergerak. Maka kita perlu buktikan pada hari ini dengan menjalankan satu penyiasatan. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini yang pertama kita nak menyiasat adakah mikroorganisma boleh bernafas. Bernafas, okey. Jadi nampak di sini ada bahan-bahannya. Kita memerlukan botol plastik. Jadi murid-murid di rumah juga saya pasti boleh melakukan eksperimen ini di rumah sebab menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah. Okey. Jadi yang pertama, kita akan masukkan corong dan kita masukkan air suam. Kita ada air suam, masukkan lebih kurang 200 ml air suam ke dalam botol. Okey. Baik. Kemudian kita akan gantikan corong ni dengan corong yang kering Chris. Corong yang kering. Baiklah. Okey, kemudian kita akan masukkan pula. Okey, saya akan masukkan dulu Chris, lepas ni Chris Kita akan masukkan. Apa tu cikgu? Ini adalah gula. Gula. Okey, kita akan masukkan 2 sudu besar gula. Okey. 1. Okey. Dan juga 2. Okey, Chris pula. Baiklah. Okey. 2 sudu cikgu? 2 sudu. 1, 2. Okey. Okey, boleh gunakan lidi tu untuk bantuan. Okey. Okey. Gunakan lidi lagi senang. Boleh Chris ya? Boleh cikgu. Pastikan dia masuk ke semuanya. Okey. Okey. Kemudian seterusnya kita akan masukkan 3 sudu yeast. 1. Okey. Ini murid-murid di rumah juga selepas menonton rancangan kita pada hari ini bolehlah mencuba sendiri kerana bahan-bahannya cukup senang. Okey, kita masukkan 3 sudu yeast ke dalam botol ini. Okey, selesai. Okey.
Okey. 3. Dah hampir siap sebenarnya, Chris. Baiklah. Okey. Kemudian, seterusnya kita perlukan belon. Okey, kita perlukan belon. Kita letakkan belon ini pada mulut botol. Berhati-hati supaya tidak tumpah, tidak terbalik botol ni. Okey. Okey. Boleh, Chris? Dah cikgu. Okey dah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Dah siap? Kita belum lagi. Oh, belum lagi? Ada satu langkah yang terakhir. Okey. Kita perlu goncangkan perlahan-lahan botol ni supaya campuran tersebut sekata. Goncang. Ingat ya, kita perlu gunakan air suam. Okey, jangan terlalu panas. Okey, kita goncang lagi. Okey, dan kita biarkan botol ini kerana pemerhatiannya akan kita perhatikan lebih kurang 10 hingga 15 minit selepas ini. Okey, baiklah. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua untuk menyiasat adakah mikroorganisma boleh bertumbuh. Okey. Adakah mikroorganisma boleh bertumbuh? Jadi kita perlukan sekeping roti. Okey, di sini ada roti. Okey. Okey, saya ambil satu, Chris ambil satu. Baiklah. Okey, roti putih. Okey, kita letak dalam tray ni. Okey, Chris boleh letak situ. Okey. Baiklah. Okey, kemudian senang je yang ni. Kita renjiskan air. Kita renjiskan sedikit air pada permukaan roti. Okey. Kita bagi sekata lah. Okey. Okey. Renjis. Di atas permukaan roti. Cukup, Chris. Okey. Nanti banjir, basah roti. Okey, baiklah. Okey. Seterusnya kita akan masukkan roti ini ke dalam beg plastik. Okey. Kita masukkan ke dalam beg plastik. Okey. Okey. Dan kita zipkan dia. Baiklah. Okey. Dan seterusnya kita akan simpan roti ini seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita simpan di tempat yang gelap. Macam dalam laci meja ke, itu sesuai. Okey. Dan pemerhatian ke atas roti kita boleh lakukan selepas 5 hari. Okey, nak tunggu 5 hari ni, Chris? Takkan kita nak stay sini sampai 5 hari. Susah juga. Susah tapi tak apa. Macam mana, cikgu? Untuk murid-murid yang sedang menonton, okey, saya telah pun bawakan keputusannya di mana selepas 5 hari, inilah keadaan roti yang berlaku pada roti. Apa tu, cikgu? Nampak? Okey, kita boleh lihat kat sini. Kita boleh bandingkan keadaan hari pertama dan juga hari kelima. Jadi ada nampak tak perubahan dia? Nampak, cikgu. Perubahan dari segi warna, kemudian ada tompok-tompok pada permukaan roti. Inilah sebenarnya kulat ataupun kulapuk ataupun fungi yang telah bertumbuh di atas permukaan roti. Jadi ini dapat membuktikan bahawa mikroorganisma sememangnya boleh bertumbuh. Faham? Okey, baik. Kemudian sementara tu kalau kita lihat pada botol kita tadi dah nampak buih-buih Betul, Chris? Ada nampak buih-buih dalam botol tersebut. Nampak juga. Itu sebenarnya telah berlaku tindak balas di antara yeast yang telah pun membebaskan karbon dioksida. Okey, tapi belon belum nampak kembang lagi. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan membuktikan pula adakah betul mikroorganisma ni boleh bergerak. Jadi kita perlukan penggunaan teknologi pada hari ini. Kita akan menggunakan mikroskop. Okey. Jadi dalam penyiasatan ini saya ada bawakan sampel air kolam. Okey. Untuk kita titiskan pada slide kaca. Okey, ni slide kaca. Okey, kita akan titiskan pada slide kaca. Jadi saya akan ambil Chris ya. Okey, sedikit je kita nak. Kita nak satu titis sahaja supaya kita dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Okey. Cikgu, kalau murid di rumah nak guna air pipe boleh tak, cikgu? Air pipe kurang sesuai. Kita boleh gunakan air longkang. Air longkang. Okey.
Okey, jadi kita tutup dengan sisip kaca. Kena lakukan secara berhati-hati. Okey, baiklah. Jadi kita gunakan mikroskop. Berbalik kepada definisi mikroorganisma tadi, di mana mikroorganisma tidak boleh dilihat dengan Mata kasar. ya, mata kasar. Okey. Jadi kita akan adjust dulu. Nampak ke cikgu? Okey. Nampak? Okey, kita akan cuba berikan yang terbaik. Okey, kita akan tukar dia punya lens. Okey. Nampak cikgu? Okey, saya cuba berikan yang terbaik. Okey. Okey, baiklah. Nampak apa cikgu? Sabar ni. Kita akan melihat mikroorganisma. Boleh Chris? Okey. Lihat sendiri ya. Baiklah. Okey. Weh. Nampak tak cikgu? Okey. Nampak Nampak macam tak dia bergerak-gerak? gerak cikgu. Jadi mungkin murid-murid di rumah tidak dapat melihat menggunakan mikroskop pada hari ini, tapi saya ada bawakan satu visual yang untuk membuktikan bahawa ada image protozoa di situ yang mana ianya sedang bergerak-gerak. Di mana kita tahu tadi bahawa protozoa dia mempunyai ciri-ciri haiwan yang mana dia akan bergerak mencari makanan. Okey. Jadi kita lihat kat situ protozoa tersebut ataupun nama yang lebih tepatnya ialah Paramecium. Paramecium ini bergerak-gerak dan kemungkinan yang halus-halus tu adalah makanan yang dimakan. Sebab saya nyatakan tadi antara makanan Paramecium ialah bakteria. Sebab Paramecium ni dia akan memakan mikroorganisma yang lain. Baiklah, bagaimana pula tentang kita punya eksperimen tadi? Nampaknya belon tadi semakin makin kembang cikgu. makin kembang. Okey. Nampak saya punya? Mungkin Chris boleh goncang sikit. Okey. Nampak. Nampak cikgu? Nampak. Dia dah berdiri, cikgu. Dah berdiri. Okey. Baik, di sini kita dapat buktikan bahawa mikroorganisma iaitu yeast telah pun membebaskan karbon dioksida dan eksperimen ini jelas membuktikan bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Tak apa. Dia akan naik balik tu kemudian. Okey. Okey, baiklah murid-murid di rumah, saya harap dapat memahami proses hidup mikroorganisma di mana kita ada 3 proses hidup mikroorganisma iaitu mikroorganisma boleh bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Senangnya kita ingat 3 ber. Semuanya ber. Bergerak, bertumbuh, bernafas. Okey, baiklah cikgu. Jadi mungkin Chris boleh ingat balik. Okey, untuk eksperimen yang pertama yang belon tu, apakah yang ingin kita buktikan tentang mikroorganisma? Untuk eksperimen pertama, kita nak buktikan bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Ya, betul. Okey, tahniah. Okey, kemudian untuk eksperimen yang kedua yang roti tadi, yang ni, yang dah ditumbuhi kulapuk ni. Okey, ini membuktikan mikroorganisma boleh apa? Boleh bertumbuh. Ya, boleh bertumbuh. Daripada putih je kemudian ditumbuhi kulapuk. Okey, dan yang ketiga yang dapat kita lihat menerusi paparan di kaca TV ni, yang mana mikroorganisma juga boleh bergerak-gerak. Okey, tahniah Chris disebabkan kejayaan Chris untuk kesekian kalinya, untuk kali ketiga telah pun mengetahui 3 proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan sekali. Ya, cikgu. Itu yang paling penting. Bukan tahu saja tapi tahu dan berjaya menjalankan penyiasatan sekali, maka dengan itu dianugerahkan satu lagi mikroorganisma untuk
Chris. Yeay, terima kasih cikgu. Okey. Baiklah, kita akan berehat sebentar ya cikgu. Okey. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Safwan untuk Sains tahun 6 Mikroorganisma. Tahukah murid-murid pembuatan tapai melalui proses penapaian atau fermentasi adalah menggunakan pelbagai sumber mikroorganisma. Menariknya, tapai adalah hasil fermentasi bagi yeast dan bakteria. Sebab itulah tapai mempunyai rasa yang sangat manis dan bergas serta mempunyai bau meruap yang kuat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris untuk mata pelajaran sains dengan topik mikroorganisma bersama cikgu Safwan. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita belajar cikgu? Untuk segmen yang keempat ini, Ya. kita akan menerokai dan mempelajari lagu mikroorganisma. Ada lagu lagi cikgu? Kita akan mempelajari lagu mikroorganisma. Di Okey. mana dalam lirik lagu ini, saya rungkaikan keseluruhan intipati pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi saya akan menyanyikan, saya akan ajar murid-murid yang sedang menonton dan juga Chris bagaimana untuk menyanyikan lagu mikroorganisma ini. Okey. Baiklah. Untuk rangkap yang pertama, okey, Chris dah bersedia? Sedia cikgu? Okey, pertama Okey. Tarik nafas dulu. Macam mikroorganisma juga ya. Ya, boleh bernafas. Okey. Okey, ready? Jom kenal mikroorganisma. Okey, Jom kenal mikroorganisma. Okey. Benda hidup sangat kecil, Benda hidup sangat kecil, mata kasar tak nampak. mata kasar tak nampak. Okey. Dalam rangkap pertama ini, saya ulang balik. Jom kenal mikroorganisma. Benda hidup sangat kecil, mata kasar tak nampak. Di situ sebenarnya untuk rangkap pertama, kita telah pun mendefinisikan maksud mikroorganisma itu sendiri. Iaitu benda hidup yang sangat kecil. Yang dikatakan seni tadi, kehidupan seni, benda hidup yang sangat kecil dan tidak boleh dilihat dengan Mata kasar. ya. Okey. Seterusnya, rangkap kedua. Bagai mana nak melihatnya? Bagai mana nak melihatnya? Ya. Gunakan kanta pembesar. Gunakan kanta pembesar. Guna mikroskop pun boleh juga. Guna mikroskop pun boleh juga. Ya. Tinggi Jadi sangat cikgu tu. Okey. untuk rangkap kedua, kita rungkaikan bagaimana nak melihat mikroorganisma ni. Sesetengahnya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan kebanyakan yang lain boleh dilihat menerusi mikroskop. Okey. Bagai mana nak melihatnya? Gunakan kanta pembesar. Guna mikroskop pun boleh juga. Okey, untuk rangkap yang ketiga. Yang ni chorus dia. Okey. Okey, bersedia murid-murid Sedia yang sedang semua? menonton? Okey. Mikroorganisma ada 5 jenis kesemuanya. Okey, boleh. Mikroorganisma ada. 5 jenis kesemuanya. Okey. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. Wah, tinggi sangat cikgu. Tinggi sangat Tapi saya pasti murid-murid di rumah boleh tu. Boleh, Saya ulang sekali lagi. boleh. Okey. Mikroorganisma ada 5 jenis kesemuanya. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. Hebat Boleh. sangat, cikgu. Boleh murid-murid? Boleh. Okey. Yang di sini untuk rangkap ketiga sebenarnya kita telah menjelaskan ada 5 jenis mikroorganisma iaitu okey, virus, Protozoa. okey, protozoa, Virus, okey, alga, alga, bakteria okey. dan fungi. Okey, kalau kita ingat lagu ni kita boleh ingat dengan lebih mudah.
ada 5 jenis kesemuanya. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. Jadi bila cikgu tanya tu, kita boleh jawab satu kelainan. Kita boleh jawab sambil menyanyi. Virus, fungi. Ya, betul. Okey, kemudian untuk rangkap yang keempat, okey, dia punya cara nyanyian dia. Boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas juga. Bermacam kegunaannya, ada juga buruknya. Jadi kat situ kita boleh saya nak dengar daripada Chris. Tinggi sangat Tinggi cikgu. sangat, okey. Mungkin Chris boleh jadi backup dancer cikgu nanti. Okey, boleh. Okey. Maksudnya kat sini boleh bergerak. Microorganisma boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas. Okey, dan ujung sekali itu saya masukkan juga microorganisma ni selain daripada ada macam-macam kegunaan, dan di samping itu microorganisma juga boleh mendatangkan keburukan. Sebenarnya lagu ni panjang lagi Chris, tapi 4 rangkap ini untuk menerangkan intipati pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Faham cikgu. Jadi mungkin murid-murid di rumah boleh buat kesimpulan. Inilah kesimpulannya sebenarnya. Menerusi lagu ini, menerusi kesimpulan, menerusi 4 rangkap. Yang pertama, kita boleh merungkaikan definisi mikroorganisma, hidupan seni ataupun benda hidup yang sangat kecil dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Bagaimana nak melihatnya? Gunakan mikroskop ataupun kanta pembesar. Kemudian kita teruskan dengan jenis-jenis mikroorganisma. Di mana ada berapa mikroorganisma? 5. Ada 5 jenis kesemuanya. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. So ada 5. Okey. Kemudian ada 3 proses hidup mikroorganisma, iaitu boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas. Dan bernafas juga. Itu ada 3 proses hidup mikroorganisma. Maka apabila murid-murid yang sedang menonton pada hari ini boleh mengingati lirik lagu ini, saya pasti murid-murid dapat mengingati segala macam fakta tentang mikroorganisma. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita menyanyi lagu ini cikgu, saya nak tanya cikgu, bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini? Okey, prestasi Chris. Okey, sebab kita ada baki 2 lagi. Ya. Okey, disebabkan kejayaan Chris hari ini, okey, maka saya berhasrat untuk memberikan satu lagi pengiktirafan untuk Chris. Dah dapat 4 mikroorganisma pada hari ini. Dan satu ni supaya taklah kosong sangat, saya simpanlah untuk saya satu. Boleh Chris? Boleh cikgu. Okey. Dan cikgu boleh tak kongsikan rumusan keseluruhan untuk topik hari ini cikgu, mikroorganisma. Okey, jadi kesimpulan keseluruhan pada hari ini, saya berharap murid-murid dapat mendefinisikan apa itu mikroorganisma, iaitu hidupan yang sangat kecil, hidupan seni yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kemudian murid-murid dapat menjelaskan dan menyatakan 5 contoh ataupun 5 jenis mikroorganisma, iaitu kita ada virus, fungi, protozoa, alga dan juga bakteria. Dan kita juga, murid-murid juga dapat menjalankan penyiasatan. Boleh jalankan penyiasatan di mana-mana saja di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Boleh membuktikan bahawa mikroorganisma boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas melalui penyiasatan yang dijalankan. Baiklah cikgu. Dan cikgu, saya nak tanya juga, kalau murid-murid di rumah nak dapatkan bahan-bahan latihan untuk topik hari ini cikgu, bagaimana mereka dapatkan? Jadi untuk mendapatkan sebarang latihan, untuk menambahkan lagi pengetahuan, untuk memperkayakan serta memperkukuhkan pengetahuan murid-murid tentang topik mikroorganisma, bolehlah layari portal Sumberku yang terpampang pada layar televisyen ini. Okey. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Safwan untuk kelas yang sangat menarik hari ini. Tapi sebelum itu, ayuh kita menyanyi lagu Mikroorganisma. Okey. Jom semua, jumpa lagi. Jom kenal mikroorganisma,
Benda hidup sangat kecil, mata kasar tak nampak. Bagai mana nak melihatnya, gunakan kata pembesar, guna mikroskop pun boleh juga. Mikroorganisma ada 5 jenis kesemuanya. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. Boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas juga. Bermacam kegunaannya, ada juga buruknya. Yeast, bikin roti, tempe, tapai. Bakteria dalam yogurt, dalam keju, vaksin dan antibiotik. Mikroorganisma ada 5 jenis kesemuanya. Virus, fungi, protozoa, alga juga bakteria. Boleh bergerak, bertumbuh dan bernafas juga. Bermacam kegunaannya, ada juga buruknya. Didik TV KPM